Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada seluruh umat Islam. Soalan saya, minta Perdana Menteri menyatakan berapa banyak kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak telah dilaporkan, didakwa dan diselesaikan sejak Akta Kesalahan-Kesalahan Terhadap Kanak-kanak 2017 dikuatkuasakan, dan apakah rancangan dan usaha kerajaan untuk membanteras kes-kes sebegini sekaligus menambah baik sistem keadilan jenayah kanak-kanak? Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat kerana menanya soalan tersebut. Untuk maklumat, mulai tahun 2018 hingga Januari 2028, sebanyak 5,519 kes telah dilaporkan di bawah Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Antara 5,519 kes tersebut, sebanyak 4,713 kes telah diselesaikan dan sebanyak 3,060 kes pula telah dituduh dalam mahkamah. Kerajaan sentiasa komited dalam membanteras kes-kes kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Secara amnya, pengubalan Akta 792 adalah suatu langkah yang sangat baik dalam membantu pihak polis untuk menjalankan siasatan dan pihak pendakwaan dalam merangka pertuduhan yang khusus di bawah Akta 792. Berbanding dengan Undang-Undang Jenayah Am yang terpakai kepada orang dewasa seperti Kanun Keseksaan dan undang-undang lain yang berkaitan. Ini adalah kerana seringkali kes-kes kesalahan seksual yang melibatkan mangsa kanak-kanak ini akan mempunyai ciri-ciri kes yang begitu unik yang tiada di dalam kes-kes melibatkan orang dewasa. Oleh yang demikian, peruntukan di dalam Akta 792 dapat memberikan perlindungan yang lebih jitu dan menyeluruh kepada kanak-kanak. Selain daripada itu, peruntukan-peruntukan berhubung anggapan keupayaan dan keterangan saksi kanak-kanak di bawah Seksyen 17 dan Seksyen 18 Akta 792 juga sememangnya banyak membantu pihak pendakwa raya dalam memperoleh sabitan atau sesuatu pertuduhan di bawah Akta 792. Peruntukan tersebut berdasarkan asas bahawa keterangan kanak-kanak dalam kes seksual tidak selalunya dapat disokong dengan keterangan sokongan disebabkan kesalahan jenayah seksual selalunya berlaku dalam keadaan tertutup. Oleh itu, peruntukan yang membenarkan keterangan tanpa sokongan terhadap saksi kanak-kanak di bawah Akta pada tahun 2017 ini berasaskan kepada penyelidikan dan bukti global bahawa kanak-kanak mempunyai keupayaan untuk memberi keterangan yang tepat mengenai sesuatu fakta sekiranya kaedah yang digunakan untuk mengemukakan soalan pada saksi kanak-kanak tersebut adalah bersesuaian dengan pemikiran kanak-kanak tersebut. Kerajaan juga kini sedang dalam proses untuk membuat beberapa pindaan pada Akta 792 bagi menambah baik peruntukan yang sedia ada. Selain pada itu, kerajaan turut meminda Akta Keterangan Saksi Kanak-kanak 2007 bagi memperuntukkan mengenai pendengaran khas bagi sesuatu lagi mekanisme di bawah keterangan saksi kanak-kanak yang boleh diambil dalam bentuk rakaman video supaya kanak-kanak tidak perlu menghadiri perbicaraan serta pemberian kuasa kepada mahkamah untuk melarang soalan-soalan yang tidak wajar diajukan pada kanak-kanak bagi memastikan seseorang saksi kanak-kanak itu dapat memberikan keterangan yang lebih tenang, lancar dan selesa. Namun begitu, keadaan perundangan sahaja adalah tidak mencukupi untuk menangani isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak. Semua langkah yang perlu diambil dalam proses sistem keadilan jenayah bagi sesuatu kes jenayah seksual terhadap kanak-kanak hendaklah mesra kanak-kanak dengan izin child friendly. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Yang Berhormat Bentong. Terima kasih di atas jawapan Yang Berhormat Menteri. Namun begitu, saya ada dua soalan tambahan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama ialah, apakah faktor yang menyebabkan kelewatan dalam menyelesaikan kes jenayah seksual oleh pihak pendakwaan dan mahkamah serta rancangan kerajaan dalam menangani perkara ini? Yang kedua ialah, berdasarkan laporan bertajuk Disrupting Harm in Malaysia, Evidence on Online Child Sexual Exploitation and Abuse dengan izin, menganggarkan sehingga 100,000 kanak-kanak berkemungkinan menjadi mangsa penderaan seksual dalam talian pada tahun lepas, di mana angka tersebut adalah jauh berbanding angka kes yang dilaporkan dan diselesaikan. Soalan saya, apakah langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk menangani isu kekurangan laporan di kalangan mangsa kanak-kanak dan isu kelewatan penyelesaian kes?
Tuan Yang Dipertua, terima kasih pada Yang Berhormat. Sebenarnya pada soalan yang pertama tu ingin saya menyatakan bahawa ada beberapa faktor yang kadang-kadang kes tu kata orang lambat untuk diselesaikan. Selain daripada isu berkenaan dengan ketidakhadiran kepada pensaksian, tarikh yang baru oleh pendakwa raya, mahkamah yang tidak mencukupi, juga masalah tentang bahan bukti seperti dengan izin DNA analisis. Jadi apa yang disebut di sini dalam keadaan yang secara menyeluruh, antara masalah yang paling besar dalam kes-kes ni bila memakan masa yang lama, anak-anak tersebut menjadi dewasa, kemungkinan mereka tak minat lagi nak menjadi saksi dan akan menarik balik kes. Ini selalu menjadi senario yang selalu berlaku. Keduanya, pada soalan Yang Berhormat berkenaan yang berlaku, antara untuk menjawab pada soalan kedua tu ialah berkenaan dengan keengganan penjaga untuk melaporkan kes. Ini berlaku disebabkan oleh apa yang disebut sebagai underreporting dalam bahasa Inggeris, kekurangan laporan. Dan ia perlu ditangani dengan strategi yang pelbagai serampang. Antaranya ialah pengkukuhan sistem khidmat sokongan terhadap mangsa ataupun saksi kanak-kanak serta mewujudkan kesedaran awam masyarakat umum mengenai isu jenayah ini. Dalam isu bentuk khidmat sokongan yang disediakan buat masa ini, Tuan Yang Dipertua, adanya perkhidmatan bantuan guaman termasuk perkhidmatan pendampingan guaman di Jabatan Bantuan Guaman, perlindungan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan khidmat sokongan emosi dari segi kaunseling kepada pegawai khidmat sokongan daripada PDRM. Walau bagaimanapun kita tahu bahawa dalam isu jenayah seksual terhadap kanak-kanak, ini juga boleh dilihat sebagai satu pendekatan di mana budaya yang wujud, a culture that exists dengan izin, bahawa kemungkinan kanak-kanak tidak akan laporkan ataupun kemungkinan kanak-kanak tak tahu apa yang berlaku pada diri mereka. Yang menjadi cabaran Tuan Yang Dipertua bila kanak-kanak tersebut pada umur yang begitu rendah, katakan 5 tahun ke bawah, yang tidak boleh begitu cakap untuk memberikan bukti, dan kemudiannya cabaran kepada kanak-kanak yang mempunyai cabaran di segi mental challenge. Jadi inilah yang menjadi masalah yang mana harapan daripada kerajaan ialah keluarga dan juga jiran tetangga dan juga masyarakat setempat perlu membantu keluarga dan kanak-kanak tersebut untuk keluar memberikan laporan supaya tidak wujud underreporting. Dengan izin. Yang Berhormat